Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana mengizinkan kepada kita sebuah pertemuan pada pagi ini menyambung bacaan kita pada kitab Talbisu Iblis, kisah ataupun perkara berkaitan dengan tipu daya iblis. Setiap kali kita baca kitab ni mengingatkan kita tentang betapa liciknya iblis dalam menipu daya manusia. Dan mungkin kitab ni sebenarnya menyeluruh meliputi untuk setiap orang. Bila kita baca tentang ahli ibadah, kita baca tentang ahli ilmu, kita baca tentang ahli falsafah, ahli akidah dan sebagainya, setiap orang ada sudut masing-masing bagaimana syaitan menipu daya. Dan bila kita baca kitab ni, tujuan dia adalah untuk kita mengetahui selok-belok tipu daya iblis, dan kita berusaha untuk menghindarinya. Bukanlah maksud untuk kita ambil hujah-hujah ini untuk meletakkan pada orang. Kita baca, dia ni rupanya dia telah tertipu dengan talbis. Dialah, aku tidak, dia. Itu masalah, musibah. Jadi kita mungkin bab kita belum sampai lagi. Maknanya kalau sampai kepada talbis iblis terhadap orang awam, ada nanti talbis iblis terhadap orang awam. Macam mana mereka dengan fatwa, macam mana mereka dengan ahli ilmu, macam mana mereka dengan sifat zuhud dan sebagainya. Jadi sebelum sampai kepada bab kita tu, kita baca dululah tentang para ilmuwan. Mudah-mudahan takut-takut kita jadi alim ulama nanti, maka kita perlu berhati-hati dalam masalah tersebut. Yang kedua berkaitan dengan talbis iblis ni, bila saya duk baca-baca, boleh jadi salah satu daripada yang kita boleh ambil tipsnya ialah kebanyakan talbis iblis ni yang kita baca sekarang ni adalah dalam bentuk persepsi. Macam mana iblis ni dia boleh mengubah persepsi sesuatu yang nampak atau sesuatu yang tak baik dinampakkan sebagai baik, sesuatu yang tak baik dinampakkan sebagai baik. Sebab tu kita ni berhati-hati dengan persepsi. Satu, persepsi kita terhadap diri sendiri. Yang kedua, persepsi orang kita terhadap orang. Kita juga boleh ditalbis dari sudut itu. Sebab orang boleh puji, letak pada kita lah, contoh kita sebut pada orang, kita muhasabah diri. Seluruh orang kita boleh dapati 1000 orang yang memuji kita, tapi dalam masa yang sama kita juga boleh nak cari 100 ataupun 1000 orang yang mencela kita. Padahal kita tetap sama. Kenapa ada sudut pandang yang berbeza? Kita sendiri, tak usah kata orang lain, kita buat sehabis mungkin kita buat ni. Ikhtiar nak yang terbaik. Tapi persepsi ni, Masya Allah. Sebab tu pagi tadi saya sebut tentang perkataan mathal. Orang Arab sebut al-qirdu fi aini ummihi ghazal. Monyet, kera ni biasa disebut tentang benda buruk tapi pada mata ibu dia adalah kijang. Kijang ni benda elok. Maknanya benda buruk di sisi pandangan orang yang redha adalah baik. Kalau dah setuju, kalau dah minat,
Kalau dah suka, nah, apa misal orang bercinta kita sebut pagi tadi, kalau hati sudah melekat, minum kopi rasa coklat. Masa apa? Dah minat dah, tak ada kata kau. Minumlah masa secara mana dah. Bahasa yang kita rasa agak tak comel sikit tapi kena sebut. Kalau kentut pun bau sedap. Lagu itulah lebih kurang. Persepsi. Betul tak? Jadi talbis iblis ni boleh mengubah manusia dari sudut persepsi dia. Itu kita kena beringat. Kita muhasabah diri supaya kita tidak salah dalam menilai diri dan juga orang lain. Sebab kadang-kadang dia juga boleh terlibat dengan talbis sebegitu. Saya ingat waktu dalam bulan Ramadan, waktu kita iktikaf, kalau duduk di Mekah atau Madinah, orang-orang Arab ni memang dia suka minyak wangi kan, suka. Pagi-pagi kita pun iktikaf, bukan semua orang bangun pagi pukul 3, pukul 2 dia bangun mandi dah. Betul tak? Bangun-bangun kadang gosok-gosok gigi, bersih diri lebih-lebih kurang, ambil wuduk, pergi. Cah tu, rupanya ada juga tak mandi dia tu. Ataupun lepas tu kita bangun daripada tempat tidur, kita tidur dalam masjid, tempat tidur kita tu kan agak kurang enak bau dia. Maka kita pun belum sembahyang subuh kita bagi minyak wangi. Kita dalam kepala kita supaya orang solat subuh nanti dalam baunya semangat, wangi dan sebagainya. Orang tengok kita tak boleh nak expect dia tengok kita sebagaimana yang kita duduk dalam sini. Dia tengok tu nak cari nama tu, nak dapat populariti dia tu. Persepsi. Kita buat habis, kita tak pernah fikir ada orang akan kata macam tu. Tapi itulah talbis. Sebab tu kita kena beringat. Saya sebelum ni pun kita dah sebut dah, dalam kita dengan persepsi ni sangat-sangat. Contohnya lah, kita boleh macam tak adil lah. Kadang-kadang kita boleh orang boleh puji, 1000 orang boleh puji kita, 1000 orang kata dia ni baik lah, dia ni sungguh, dia ni puji-puji, apa yang puji. Mungkin Allah jadikan satu orang yang dekat dengan kita, kenal kita, kawan daripada kecil lagi. Dia bukan tak kenal kita, dia pun kenal kita, tapi dia punya tak suka pada kita tu, sehingga semua benda kita buat baik, tak baik belakang. Padahal dia bukan orang lain, orang dekat dengan kita. Boleh jadi dia adik-beradik kita. Semua orang puji kita ni, Allahu Akbar, dia ni TikTok orang gini puji, bagus lagi ni, handsome, hijau dia bagus semua. Tapi tak kalau tanya adik-beradik dia hak tak kena, dia ni tak ada kebaikan langsung. Betul tak? Sebab nak cari manusia nak puji belakang memang tak dapat. Nak cari manusia benci belakang pun tak dapat. Seburuk-buruk Qarun pengikut dia ramai juga, Musailamatul Kadzdzab pengikut dia ramai juga. Jadi kembali kepada perang persepsi ini, penilaian kita berhati-hatilah padanya. Menilai manusia jangan sampai kita ditalbis dalam penilaian, sebagaimana orang lain juga akan ditalbis dalam menilai. Sebab iblis boleh menukar persepsi ini daripada benda tak baik dinampakkan baik. Okey? Dan doalah kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala memandu kita, menunjukkan kepada kita jalan yang benar, dan kita mesti ada sikap berhati-hati. Biarlah kita silap dalam berbaik sangka, jangan tersilap dalam berburuk sangka. Saya silap berbaik sangka dengan dia dulu, tak apa. Saya silap buruk sangka, habis. Saya silap berbaik sangka, tak apa dah. Kita tak kata ruduh ke dia. Saya dulu ingat dia orang baik, tak apalah, moga alhamdulillah lah, tak kata apa. Tapi kalau kita dah kata macam-macam, lepas tu hujung tu baru kita tersilap. Allah, aku kata habis segala benda dah kata. Lah ni baru nak. Lepas tu saya kalau orang tanya,
lebih mudah kita apa tu, kalau lebih baik kita tersalah dalam sangka baik, lebih baik salah dalam puji, lebih baik salah dalam bersilaturahim. Oh, aku dulu duk kawan yang kalau tahu gini lama dah aku tak kawan. Tak apalah, warna moga masa tu tak tahulah, ni tahu tak dulu. Lebih baik situasi tersebut daripada situasi yang kedua. Dulu aku memang tak kawan, habis maki dah dia ni. Tapi lah ni baru aku jadi baik, baru aku sedar rupanya dia ni baik. Contohnya lah, dua-dua tu berubah persepsi, betul tak? Mana yang lebih baik? Lebih baik kita tersalah dalam pertama. Sebab tu kesalahan yang tidak terjebak dengan dosa. Begitulah kita dengan dalam interaksi kita sesama kita, malah interaksi kita dengan diri kita. Okey, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita bacalah kitab kita ni, Talbis Iblis terhadap ahli bahasa dan sastra. Ahli bahasa dan sastra. Ibnul Jauzi berkata, Iblis telah melancarkan talbisnya kepada majoriti ahli bahasa dan sastra, sehingga mereka sibuk dengan ilmu nahwu dan bahasa Arab, lalu berpaling dari kewajipan yang sifatnya fardu ain. Sebut saja seperti mengetahui ibadah yang lazim diketahui, demikian juga berkait adab-adab jiwa, perbaikan hati yang lebih utama daripada ilmu nahwu saraf, atau ilmu-ilmu tafsir, hadis dan juga fiqh. Ada ilmu lain yang lebih utama daripada ilmu bahasa. Bahasa tu penting, tapi mereka sampai meninggalkan sudut-sudut yang kita sebutkan tadi. Usia mereka habis untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bukan tujuan utama, yang sifatnya sarana penunjang sahaja, ataupun yang menyampaikan kepada yang utama tadi. Dan apabila seorang memahami suatu kata, seharusnya dia naik ke tahap pengamalan, sebab di sebalik kata tersebut ada maksud yang harus diamalkan. Namun anda melihat seorang yang dari mereka hampir tidak faham adab syariat kecuali sedikit, tidak mengenal seluk-beluk fiqh, pun tidak memerhatikan kesucian jiwa dan kebersihan hati. Jadi ilmu bahasa tinggi, tapi ilmu bab pengetahuan fiqh dan sebagainya tak ada. Sedangkan ilmu bahasa ni penting, cuma dia bukan matlamat utama. Tertipunya mereka sehingga mereka jadi pengkaji dalam bahasa, dia cari ilmu alat, tapi tak guna alat tersebut untuk pergi kepada tujuan yang lebih utama. Maksud kita belajar ni untuk apa? Untuk dapat ilmu. Ilmu ni tujuan apa? Untuk beramal. Tapi dia hanya pergi kepada sampai tujuan dia pelajari bahasa. Lalu mereka berbangga, dia kata apa? Kita kalau dah ada bahasa ni, semua ilmu kita tahu belaka. Betul? Tapi bila kita nak pergi belajar ilmu lain tu, akhir sekali mereka tertipu di situ. Bukanlah semua ahli bahasa tu salah, tidak. Tapi orang yang meninggalkan belajar ilmu-ilmu lain daripada tu untuk menambahkan kefahaman mereka dalam agama. Baik. Di sisi lain mereka memiliki kesombongan luar biasa. Iblis mengelabui mereka dengan berucap, kalian adalah ulama Islam, sebab nahwu dan bahasa Arab termasuk ilmu inti dalam Islam, yang dengannya lah makna Quran dapat digali. Kalau tak tahu bahasa Arab, maka tak tahulah Al-Quran. Bila tahu bahasa Arab, tahulah Al-Quran. Sungguh argumen ini ataupun alasan ini, perkara ini memang tidak dapat kita sangka. Mengetahui ilmu nahwu boleh meluruskan lidah kita ketika mengucapkan bahasa Arab, boleh mengetahui ilmu bahasa Arab untuk menafsirkan Quran dan hadis merupakan perkara yang perlu diwujudkan, bahkan harus direalisasikan. Adapun selain itu bukanlah tujuan utama.
sedang menggunakan seluruh waktu guna meraih sesuatu yang bukan tujuan utama, padahal jelas tidak penting, dengan meninggalkan yang penting, termasuk kekeliruan. Keliru gitu, cari habis umur untuk cari tentang ilmu yang kurang penting. Penting untuk memahami bahasa Arab, memahami bahasa Arab penting untuk memahami Al-Quran, memahami hadis. Tapi dia hanya setakat tahu bahasa, tak guna untuk kita. Andai kata kita ni nak belajar ilmu, jangan kira lah ambil lesen ni habis segala lesen kita ada. Kita ni jenis suka ambil lesen motor, ambil B2 ke lesen, lepas tu ambil dah, lepas tu B full ambil lagi, lepas tu lesen kereta ambil, lesen lori ambil, lesen GDL ambil. Bila mu bawa kereta? Aku ni lesen yang banyak, bawa kereta tak aja. Contoh betul tak? Jadi kelayakan ada, dia bukan kita melahirkan. Kita nak bawa kereta, ambil lesen, dapat lesen, bawa kereta, alhamdulillah. Nak naik lori, pergi bawa, ambil lesen lori, pergi bawa lori. Lesen nak kerja tu, bawa kereta komersial, ambil lesen GDL, pergi bawa lesen GDL. Maksudnya nak bawa lori, betul tak? Lesen ni wasilah. Tapi ada contoh gitulah, dia sangat suka untuk dapatkan. Dan sebenarnya kita ni bukan sekadar bahasa Arab saja, banyak ilmu-ilmu alat yang digunakan untuk sampai kepada maksud yang paling utama dalam hidup. Nak kenal Allah, nak faham Quran, nak faham hadis. Betul tak? Jadi kita ada ilmu usul fiqh, kita ada ilmu usul tafsir, contohnya qawaid fiqhiyah. Semua ilmu-ilmu ni macam mana kita nak memahami maksud Quran dan juga Sunnah. Tapi kalau kita belajar ilmu usul fiqh sampai kita terlupa kepada Quran dan Sunnah, banyak bergantung, sama juga. Kita guna ilmu alat tapi kita tak sampai kepada maksud. Baik. Seandainya ataupun dia kata bahkan lebih mementingkannya dibanding sesuatu yang lebih bermanfaat, lebih tinggi darjat seperti ilmu fiqh, hadis, termasuk ketertipuan. Seandainya usia manusia itu cukup untuk mengetahui segala sesuatu, tentu menguasai semua itu sangat baik. Kalau umur kita ni panjang, kalau boleh tahu belaka, alhamdulillah. Macam ulama-ulama dulu ada hak jenis tahu belaka. Dalam bahasa dia alim, dalam fiqh dia alim, dalam tafsir dia alim, dia hadis hebat. Dan dia ni masya-Allah ulama dulu, kalau kita baca kesungguhan mereka dalam belajar atau baca, sebahagian contohnya sebut Ibnu Hajar ke apa yang Dr. Basit dia share pernah share ni, kadang-kadang kitab satu jilid tu mereka baca habiskan antara maghrib dan isyak baca. Kita satu jilid sebulan tak habis lagi. Kadang-kadang dia ni silsilah panjang tu habis baca tu, baca. Mereka ni sangat ketagih dengan ilmu. Bila dapat ilmu seronok baca lagi, seronok baca lagi. Kita baca buruk muka ngatuk tutup mata nak tutup. Ilaha illallah. Kita lah tu, orang lain mungkin saya tak tahu, saya sebut saya lah. Baik, kerana umumnya ahli bahasa dan sastra Arab sibuk meneliti syair-syair jahiliyah, sementara tabiat mereka tidak mendapati perkara yang memalingkannya dari rutinitas itu. Rutin itulah untuk melakukan perkara wajib seperti menelaah hadis, mengetahui sejarah perjalanan hidup salafus salih. Patutnya dah tahu bahasa, pergi kaji Quran, cari ni. Tapi dia lebih suka tengok kepada syair-syair. Syair ni seronok, memang seronok pun. Dia sangat suka syair. Saya pun waktu belajar dulu, syair. Kena pula kalau jumpa dengan orang India. Saya sampai hafal syair India gitu. Cuma lah ni upah habis lah. Antum ke banda karle kamdil tu kia kare, dia kata. Kalau mata kan tak ingat dah. Kalau dalam mata pun dalam hati ni tak tahu lagu mana. Bahasa dia, bahasa dia. Dia panggil syair Ghazal. Ghazal ni syair cinta. Punya bahasa ke kita tengok orang ahli, kalau tengok cerita Nustan, dia punya puji-puji
tak ada orang dah lebih. Dia bila puji satu benda tu, jadi ahli bahasa dia seronok dengan benda-benda macam ni. Kena pula syair-syair jahiliyah, syair puji wanita, syair puji orang, syair banding-banding, mafal, perumpamaan, seronok. Jadi dari sudut bahasa nampak indah, tapi hakikat kita jangan lupa nak belajar bahasa ni, tujuan dia nak belajar perkataan yang paling indah. Apa dia? Al-Quran. Al-Quran. Tapi begitulah dia, ada orang terpaling begitu. Maka tabiat ini pun menyeret mereka ke jurang hawa nafsu, sehingga muncullah pada pribadi mereka sikap berpangku tangan yang kemudian mempermainkan sanubari mereka. Akibat kekeliruan sikap ini, jarang sekali anda melihat mereka sibuk dengan ketakwaan atau melihat mereka mau memperhatikan makanannya. Kerana biasanya nahwu itu dicari oleh para penguasa, sehingga orang yang menguasainya pun akan memakan harta mereka secara haram. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh Abu Ali Al-Farisi, seorang yang hidup di bawah naungan Adudud Daulah dan selain dirinya. Terkadang mereka menganggap suatu hukumnya boleh, padahal hakikatnya tidak boleh. Itu terjadi kerana minimumnya pemahaman agama mereka. Jadi dia cerita macam mana ahli-ahli nahwu dulu dengan syair-syair mereka duduk di dekat-dekat dengan penguasa, oleh kerana mereka ni boleh bahasanya cantik, lunak dan sebagainya, tapi digunakan untuk mendapat kedudukan di sisi pemerintah pada waktu itu. Jadi diperingatkan jugalah bahawa maksud daripada agama ni untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi disebut cerita bagaimana dia kata, aku pernah mengajar Al-Qasim bin Abdullah. Satu hari aku kata kepadanya, bila kamu berhasil menduduki tempat ayah kamu dan kamu diangkat sebagai menteri, apa yang kamu akan lakukan terhadap aku? Dia kata, memang apa yang anda harapkan. Dia kata, kamu memberi kepadaku 20,000 dinar. Zaman dulu 20,000 dinar. Inilah harapan tertinggiku. Lalu dia pun duduklah, duduk dengan tu sampailah dia dapat kerja dengan menteri, dia pun dapat gaji dengan menteri dan sebagainya, sehingga akhirnya dia pun jadilah orang kanan dan dia dapat mengutip hasil-hasil disebabkan kedudukan dia yang dekat dengan menteri pada masa itu. Baik, kita cerita dia panjang, lebih kurang dengan apa yang kita akan sebut tentang talbis iblis terhadap para penyair. Terus pada tu Ibnul Jauzi berkata, muka surat 147, iblis telah melancarkan talbisnya kepada para penyair. Bila dia dah tahu bahasa, naik darjat kepada para penyair, lebih kurang jugalah. Dengan menimbulkan perasaan bahawa mereka ini adalah ahli sastra yang dikurniai kecerdasan yang membuat mereka lebih unggul dari orang lain. Maka zat yang memberikan keistimewaan ini pasti akan memaafkan dirinya dari segala kesalahan. Oleh kerana itu, anda melihat mereka berkelana ke berbagai tempat, lalu menebar kebohongan, melontarkan tuduhan zina, mengejek manusia, menistakan kehormatan seseorang dan berikrar atas terjadinya perbuatan keji. Paling tidak seorang penyair akan memuji-muji orang lain sampai yang dipuji-puji itu takut akan penghinaannya, sehingga dia memberikan harta sebab takut keburukannya tersebar luas. Atau penyair-penyair ini memuji orang lain di depan khalayak ramai, sehingga yang dipuji itu memberinya harta sebab malu pada hadirin yang jika sampai tidak memberi. Demikian di antara caranya memperoleh penghasilan. Faham tak? Boleh faham? Di pihak lain, para penyair ahli sastra tidak segan memakai sutra, juga berdusta manakala menyanjung hingga melampaui batas, serta berkumpul untuk berbuat kefasikan, meminum arak, melakukan perbuatan maksiat lainnya. Salah seorang dari mereka berkata, aku dan beberapa sastrawan berkumpul lalu kami melakukan itu dan ini. Alangkah jauhnya mereka dari kebenaran, mengaku ahli sastra sebagai serta orang beradab, padahal adab kepada Allah ialah dengan bertakwa kepadanya.
Sia-sia saja mereka cerdas, kerana kecerdasan yang digunakan hanya untuk mendapatkan harta dunia sama sekali tidak ada nilainya. Tidak ada gunanya keindahan kata-kata mereka, kerana kata-kata tidak dipandang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau yang mengucapkannya tidak bertakwa kepadanya. Majoriti sastrawan dan penyair akan marah atau kufur, ya, dan mencela takdir ilahi ketika rezekinya sempit. Nama kita lah ni syair dah tak ada dah. Orang tak tahu suruh syair pun tak erti dah kita. Lagu mana bunyi syair. Orang Arab memang dulu pemimpin. Dia dulu hiburan para pemimpin. Zaman dulu mana ada orang nyanyi-nyanyi. Penyanyi zaman dulu ni golongan hamba. Orang darjat dia orang tak erti gap penyanyi lah. Orang tak ada campur ilmu. Berapa lagu dia erti nyanyi tu je. Nah, kalau kita pergi setengah jam, sini setengah jam, ajak esok lagu tu juga, ajak minggu depan lagu tu juga, ajak tahun depan lagu tu juga. Tak bercampur ilmu. Penyanyi zaman dulu hamba saja, golongan hamba yang tak ada nilai dalam masyarakat. Hak tinggi sikit sastrawan atau penyair, yang mana penyair ni keluar ke mulut dia je. Kalau mari tiba-tiba macam ahli pantun lah, orang pantun kita hebat lah. Kadang-kadang keluar ke mulut dia je, cakap-cakap suruh bahasa pun keluar. Cerdasnya mereka. Maka mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi pemerintah pada masa itu. Bila dia puji, pemerintah seronok, sebab syair ni akan dikenang, pujian ini akan dikenang. Bila ditulis syair-syair yang hebat, dia akan dikenang dalam kitab-kitab sejarah, dia akan kenang dalam kitab-kitab sastrawan. Maka pemerintah suka bayar duit, bagi harta. Sebaliknya dia takut ni, kalau tak bagi nanti dia orang ni kata pula macam-macam, keluar pula syair buruk, keluar syair buruk dia. Baik, zaman kita lah ni pesen ni tak ada dah. Hak mana pula ada? Wallahu a'lam. Boleh jadi kaki viral. Nah, orang takut ni kalau masuk siakak keli ni nanya. Nah, kalau dia kata baik-baik, kalau dia bagi gambaran buruk, sudah. Zaman lah ni pula, zaman semua orang boleh bercakap. Itu musibah lain. Zaman dulu, zaman sastra ni, orang nak kata ni, orang ni ada kedudukan, orang yang reti boleh kata. Zaman lah ni, bahasa tak betul lagi, kecek tak betul lagi, nak kata kat orang dah. Itu musibah. Zaman dulu, orang cerdas, penyair ni kira orang cerdik, dia ni boleh kata, pernah kata. Zaman lah ni tak, bahasa susunan pun tulis salah lagi, tapi dia punya kata la ilaha illallah. Musibah. Jadi jangan sampai kita ni rendah pada penyair, tapi bala lebih besar daripada penyair. Mereka tu bak puji melambung, bak hina dahsyat. Orang sampai takut pada pujian dia, orang sampai takut pada hinaan dia, lalu orang bayar. Dan disitulah mereka meraih rezeki. Talbis. Padahal kecerdasan ni patut diguna untuk takut kepada Allah. Makin kita cerdik, makin kita takut kepada Allah. Mereka lupa bahawa dosa-dosalah yang menyebabkan rezeki sempit. Mereka menilai dirinya berhak memperoleh kenikmatan serta keselamatan dari ujian, tapi mereka tidak pernah menyedari ihwal apa yang diwajibkan atas makhluk, iaitu menjalankan perintah-perintah syariat. Maka kepandaian mereka pun lenyap ditelan kelalaian. Baik, pergi kepada yang seterusnya. Talbis atas ulama yang sempurna ilmunya. Ada kat kalangan kita ni ulama yang sempurna ilmunya? Kalau ada dia lah ni, tapi rasanya tak ada. Payah nak jumpa lah zaman kita ni. Ibnul Jauzi menyatakan ada sejumlah orang yang memiliki semangat tinggi sehingga berhasil menguasai berbagai disiplin ilmu syariat. Quran duk dia, hadis duk dia, fiqh duk dia, sastra duk dia. Orang-orang seperti inilah iblis datang dengan tipu muslihatnya yang sama, kemudian dia membuat mereka menilai diri, persepsi balik, menilai diri sebagai orang besar kerana sudah mendapatkan berbagai ilmu syariat,
dan boleh memberi manfaat kepada orang lain. Di antara mereka ada yang terpikat oleh tipu daya iblis sebab kelelahannya yang panjang dalam menuntut ilmu. Terhadap orang demikian, iblis membayangkan indahnya kesenangan hidup di matanya. Iblis berbisik kepadanya, sampai bila kamu akan bersusah payah seperti ini? Beristirahatlah dari segala tuntutan, biarkanlah jiwamu merasakan ketenangan. Sungguh kalau kamu terjatuh dalam kesalahan pun, ilmumu akan menepis hukuman atas dirimu. Kalau buat salah pun, pahala kau ilmu tu banyak lagi. Nampak? Iblis juga menjelaskan keutamaan yang dimiliki ulama kepadanya. Jika hamba Allah tidak mendapat pertolongannya atau mau menerima tipu daya iblis ini, maka dia celaka. Namun apabila diberikan taufik untuk melawan tipu daya iblis itu, sepatutnya dia berseru kepada musuh Allah ini. Jawapan untukmu ada 3. Okey, kalaulah dia diberi taufik, dia boleh jawab balik talbis iblis ni. Macam mana? Kita sebenarnya yang paling kita bimbang apa dia? Tak sampai tahap ilmu sempurna, ulama yang sempurna ilmunya, tapi rasa tu sampai. Tu musibah lagi. Boleh faham? Tadi kan saya tanya kan, ada tak di kalangan sini kita ni yang sempurna ilmu dia? Jawapan kita tak ada kan? Betul tak? Tapi hak musibah paling besar sekali di akhir zaman ni, tak ada ilmu tapi merasakan ada ilmu. Sehingga talbis iblis terhadap ulama sampai kepada dia walaupun dia bukan ilmu. Kita cakap tadi talbis ni menimpa ulama. Sekarang ni dia talbis ni menimpa dia yang bukan ulama. Sebab apa? Sebab dia memakai pakaian ulama dalam keadaan isinya tak ada. Yang kita memang, saya lah, belum kita cakap orang lain, kita kata diri kita sendirilah yang kita bimbang. Sebab apa? Sebab bukan tahap ulama pun, tapi berasa ulama sehingga tertipu. Lah ni ramai lah ulama Facebook, ramai lah ni. Nah, kecil dalam Facebook, saya kadang-kadang nak japuk, tak erti nak masuk ke mana, tak erti. Lebih baik jadi silent reader saja. Nak komen tak erti. Dan aku takut kalau kita komen tersalah. Lebih baik kita duduk diam. Orang kata kalau diam bahaya juga Ustaz. Orang kalau kita cakap pun tak betul. Kalau kita cakap, batu Nabi SAW kata, siapa yang takut kepada Allah hari akhirat, sama ada dia diam, falyaqul khairan, sama ada berkata baik ataupun diam. Dah kita tak boleh nak kata baik, kita pun diam. Kadang-kadang bila kita berkata pun, kata kita tu benar tapi tak menambah kebaikan. Betul tak? Seperti Ibn Taymiyah, dia kata nak tegur orang Tatar minum arak. Kalau dia tegur benar arak, perkataan dia benar tapi tak menambah kebaikan. Apa? Kalau dia berhenti minum arak, dia bunuh orang. Daripada dia bunuh orang, baik dia mabuk seorang gitu. Perkataan yang benar belum tentu membawa kebaikan. Sebab tu orang yang faqih, dia bukan berkata apa yang dia nak kata. Dia berkata bila perlu dia berkata. Sebab belum tentu, kita bukan nak kata kita salah ke benar, tak kira. Yang penting perlu tak kita kata. Ada benda yang betul tapi tak perlu kita kata betul. Ada dalam satu grup WhatsApp ni, papa sama-sama ustaz ni duk gini. Lepas tu dia kata dia kata apa, dia kata ke saya lah, dia kata ustaz duduk diam je, bagilah komen sikit. Kita pun duduk diam. Aku nak kata gapo, dua orang ni tengah balas WhatsApp ni, kita ni silent reader lagi, duduk tengok silent reader. Ada seorang komen, dia petik nama kita, dia kata ustaz komen sikit ni dua orang ni. Lepas tu ustaz kata sikit, kita pun nak kata gapo dua orang ni. Nak fikir pun dah fikir. Tak jadilah, nanti esok lusa lah kita jawab. Tiba-tiba tak ada nak siapa lusa, esok dua orang tu jawab,
Tak apalah, semalam kita kira maaf bermaafan lah. Kita kata nasib baik, aku tak kata gapo lagi. Sebab kadang-kadang benda tu, contoh, andai kata kita kata kita pula masuk jadi perang 3 penjuru, contoh asal 2 orang masuk 3 orang jadi besar, itu besar. Kadang-kadang kita duduk diam je, tengok keadaan, kita doa, ya Allah, ni saudara aku dua-dua ni, sahabat aku ni, aku tak nak ya Allah kalau 2 orang ni duduk gaduh. Kita tak kata apa, kita kata gitu dalam doa itu, ya Allah, ni sahabat aku 2 orang ni, tengok esok dia boleh balas mesej baik. Kita Allah, semalam saya ni tengok emosi gini orang ni, akhir sekali baik. Bukan benda kita kata betul ke tak betul, perlu ke tidak kita kata. Saya kata 2 orang ni balas adik-beradik ni, adik-beradik hari ni dia balas, esok dia baik. Bukan masalah betul tu, masalah perlukah kita kata. Tu kita nampak musibah lah ni. Kita ni kalau boleh nak ngolah belakang isu kota dengan Saudi, tak habis-habis. Semua nak ngolah belakang isu kota Saudi. Kita tanya Syekh, dengar, tanya orang ni, korang dengar, kita dengar belah kota, dengar belah Saudi, tapi duduk dia tak kata apa. Dia kata, mana cerita kota Saudi? Tahulah, 2 orang itu saudara kita belakang, sebaiknya mereka berdamai, kita doalah kebaikan. Gitu. Komen dah. Ada cerita kita tahu, kita cerita. Ada kita tak tahu. Kita tahu belah Saudi, kita dengar cerita Saudi. Kita tahu belah kota, yang penting kita doakan kebaikan. Ni kadang-kadang dia ni duk perang, diplomasi dia, politik dia masalah dah. Hak tu boykot ni boykot, tak perang lagi, dia tak perang lagi, baru putus hubungan diplomatik je. Kita sini ni habis segala bom keluar dah. Tornado pergi dah. Apa lagi? Bom gapo lagi? Habis segala. Jet perjuangan kita pergi belakar. Duk bom ni bom, ni geng kota, ni geng Saudi, bom habis dah. Hak denu aman lagi, tak ada masalah. Kadang-kadang kita ni kena fikir. Tak tahulah, wallahu alam, saya pun kita doalah kebaikan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla merahmati semua, dan tak ada orang yang bercita-cita untuk berlaku perang. Tak ada. Andai kata tu pilihan terakhir, kita doakan yang terbaik. Tapi doa supaya tak, kalau perang ni apa kesudahan? Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Waktu Balqis dengan cerita Nabi Sulaiman, ingat tak? Hud diterbang tengok kerajaan Balqis. Bawa balik cerita Nabi Sulaiman. Baca surah An-Naml. Nabi Sulaiman tanya, Hud mau gimana tadi? Kau kata, aku pergi tengok satu kerajaan, seorang wanita yang tak beriman kepada Allah, orang sujud kepada matahari. Tak apa, Nabi Sulaiman atas surat, innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ni datang dari Sulaiman dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hatta ajak masuk Islam. Balqis pun panggil meeting, panggil musyarak, bincang. Kata seorang pembesar, kita ni yang memiliki kekuatan, tentera kita hebat, kita hantar saja tentera pergi ke negara Sulaiman perang. Apa cabar Ratu Balqis ini? Tapi Balqis dicerdik, orang cerdik. Innal muluk, dia kata, idza dakhalu qaryatan afsaduha. Raja-raja ni kalau dia masuk dalam satu tempat, hancur binasa. Wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Orang mulia akan jadi hina bila perang. Wa kadzalika yaf'alun. Begitulah mereka lakukan bila perang. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalin. Tak apalah, aku hantar hadiah pergi ke Sulaiman. Tengok bagaimana dia nak jawab. Maka dia pun hantar hadiah-hadiah pergi hantar kepada kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kata apa tu, mula-mula Nabi Sulaiman suruh tolak hadiah. Aku tak nak hadiah, pergilah, nanti kami akan hantar tentera datang serang kamu pula. Bila dengar begitu tak jadi, maka Ratu Balqis sendiri mari pergi jumpa, nak pergi jumpa Nabi Sulaiman, nak perdamaian.
Akhir sekali sebelum Ratu Balqis sampai, Nabi Sulaiman minta apa dia? Angkat singgah sana Balqis, mari istana dia. Sebelum sampai tengok. Kita biasa dengar cerita tu tak? Bukan lama dah tak dengar cerita tu. Lama dah tak dengar cerita tu. Cerita dalam Quran pun. Maksudnya kecerdasan, damai. Akhirnya gimana? Sapa Balqis, sapa dekat tengok, macam singgah sana aku. Macam ka'annahai. Lepas tu nak masuk lantai daripada kaca berair, sehingga angkat peti, angkat kain nak lalap pijak, takut basah, padahal dia kaca yang berair. Oh, dia bertengok kerajaan Nabi Sulaiman begitu. Akhir sekali dia meluk Islam. Nak ayatnya cerdasnya dia, tak ada orang nak pegang. Kita ni jangan jadi penghangat suasana. Dah tengok baru ada, kita tambah siram minyak buat apa? Jadilah watak pendamai. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Kalau tengok orang gaduh, kita jadi watak yang memadamkan. Sama ada dengan perkataan kita, tak boleh dengan perkataan, dengan doa kita. Allah tak pernah lalai daripada hamba. Kita doa, ya Allah, aku tuan-tuan, dua-dua orang baik berlaku. Boleh kita kata dah, secara yang kita nampak lah zahir ada kebaikan masing-masing lah. Kita tak kata orang baik belaka, ada kebaikan masing-masing. Kalau kata dua-dua orang baik belaka, mungkin orang akan twist pula ayat kita, spin macam-macam. Tak, dua-dua ada kebaikan. Dua-dua ada kebaikan. Ini ada kebaikan atau ada kebaikan. Doakanlah yang terbaik. Itu stand. Mudah kita ni jadi watak begitu. Pasal kita ni pasport Malaysia apa semua sekali, tak ada apa. Orang sana duduk damai-damai lagi, kita habis segala batalion nak angkat dah sini ni. Tuan-tuan tahulah cerita ni, saya pun malah nak cerita panjang. Itu yang kita bimbang. Masalah yang saya ni, baik, kita kembali kepada kita, para ulama yang sempurna ilmunya. Poin yang kita nak kata tadi apa dia? Bahawa ada orang yang bukan ulama pun, tapi fitnah ulama ni sampai pada dia. Sebab apa? Sebab dia telah memakai baju ulama dalam keadaan dia tidak layak memakainya. Atau dia sendiri ngaku-ngaku, dia rasa dia baru belajar sikit, dia rasa hebat dan sebagainya. Itu bahaya. Saya ingat dulu, saya pernah cerita dah ni, waktu saya ditanya tentang konflik masyayikh dekat Madinah pun ada juga, syekh ni dengan syekh tu, syekh sama syekh tak ada masalah. Hak bawah ni syekh sama syekh, ulama-ulama mazhab pun lagu tu juga, ulama sama-sama dia, Imam Malik, Imam Ahmad, Ibn Syafi'i, tak ada masalah. Hak masalah hak bawah ni ya. Jadi bila ditanya, ada seorang mari, mu lagu mana ikut syekh ni, syekh ni lagu mana pandang-pandangan syekh ni, dia duduk banding syekh sama syekh. Saya kata, akhi, saudara, ana talibul ilmi, aku ni penuntut ilmu. Bukan kerja aku nak hukum syekh tu, kerja aku ngaji. Syekh ni ajak aku pergi ngaji, syekh tu ajak aku pergi ngaji. Kalau tak betul, banyak lagi kebaikan dia kita boleh ambil. Kalau betul, alhamdulillah. Bukan dengan satu kalam dia salah, habis segala ilmu dia runtuh berlaku, tak ada nilai langsung ilmu dia. Ada pada setiap al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah kebijaksanaan ni harta milik mukmin. Mana kita dapat? Orang kafir sekalipun kalau dia kata tu benda baik, kita terima. Hatta kalau anjing sekalipun, ada benda kebaikan yang kita boleh ambil daripada sifat dia, kita boleh ambil kebaikan. Bukanlah isu lah ni cerita anjing tu, malah komen lah cerita. Cuma dia kata kalau pun ada kebaikan, orang kata sifat anjing, kalau dia makan ni, dia makan sama-sama, dia gogok balik ke kan. Walaupun kita tahu dalam cerita kita anjing yang tamak tu tengok bayang pun duk gigit dah, tapi dalam tu beza anjing dengan kucing ni kalau makan payah nak kongsi. Contohlah, kalau kita anjing kalau dia makan dia kongsi, contoh saya pun tak kenal sangat sifat anjing ni ya, tapi kalau kita boleh ambil sifat tu, maknanya kita ada kebaikan.
Kalau pada binatang kita ambil iktibar, kalau pada burung kita ambil iktibar, orang manusia kafir kita ambil iktibar, apatah lagi orang alim yang tersalah sedikit percakapan dia, atau isi kandungan dia benar, cuma cara sifat dia agak keras, itu terpulanglah. Masing-masing ada sifat cara masing-masing. Kalau semua orang baik belaka, payah juga. Kalau semua orang kerah belaka, payah juga. Ada watak seperti Abu Bakar, watak seperti Umar, watak seperti Uthman, watak seperti Ali radhiyallahu anhum ajma'in, kan baik sempurna. Nah, kalau orang lembut belaka kena injak-injak, kalau kerah belaka tak ada orang nak mari. Jadi itu adalah nilai keseimbangan yang Allah Azza wa Jalla letak. Kita ni baikkan, banyakkan bersangka baik. Tersalah sangka baik lebih baik daripada tersalah sangka buruk. Baik. Mana jawapan tadi? Kalau ada orang yang kata begitu, okey, tipu daya iblis, dia kata apa? Oh, kalau kamu buat salah pun tak apa, ilmumu banyak dah, ada kebaikannya nanti. Jawapan untuk iblis ada 3. Okey, ataupun jawapan kepada orang yang kata begini ada 3. Yang pertama, para ulama diberi keutamaan kerana ilmu. Namun apabila tidak diamalkan, ilmu tersebut tidak berguna baginya sedikit pun. Maka jika tidak mengamalkan ilmuku, pasti aku akan menjadi orang yang tak faham tujuan, seperti orang yang menghimpun dan memberikan makanan kepada orang yang lapar, tapi dia sendiri tidak ikut makan, sehingga tidak berguna dalam menghilangkan rasa laparnya. Jadi kalau saat kita ni ilmu banyak, tapi kita tengok kita ni tak buat sebagaimana yang kita kata, tak sekata. Sebab tu saya kata kitab ni mengajak kita untuk berkata kepada diri sendiri. Pasal tak? Maka dia kata apa? Keutamaan ulama ni diberi kerana ilmu. Jika tidak mengamalkan ilmuku, kalau aku ada ilmu tapi tak beramal dengan ilmu aku, tak ada guna. Kita kena kata gitu kepada diri kita. Kita belajar tentang akhlak, kita belajar tentang hukum fiqh, kita belajar, tiba-tiba kita tak buat, maka tak ada guna. Okey? Sama seperti orang yang bagi makanan tapi dia tak makan. Orang lain kenyang, dia yang lapar. Jangan sampai begitu. Jadi tak ada guna untuk kita rasa tertipu dengan iblis. Yang kedua, aku harus menentangmu kerana mengingat celaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Kena lawan syaitan. Syaitan kalau bisik gitu kita kata aku kena lawan syaitan. Sebab celaan Nabi ada kepada orang yang tidak mengamalkan ilmu. Seperti hadis Nabi yang tengok orang lelaki duduk dalam neraka, terburai isi perutnya, duduk lari keliling dalam neraka. Bila ditanya, kenapa kamu kata, bukankah kamu dulu mengajar kami? Dia kata, dulu aku ajar ya kamu, tapi aku tak amal. Allahu Akbar. Tuan-tuan tolong doakan saya lah. Orang dalam ramai-ramai kita ni, yang paling bahaya sekali orang tengah kecek ni. Di sisi Allah Azza wa Jalla, kedudukan kita semua ni, yang paling besar tanggungjawab dia, orang tengah kecek. Jadi tuan-tuan ni ambil tanggungjawab. Hari ni saya minta doa kepada para asatidzah, saya dan juga orang-orang yang kita ambil ilmu, doakan kebaikan. Doa, ya Allah, mudah-mudahan Allah pandulah ustaz ni kepada kebaikan. Allah jadikan dia orang beramal dengan ilmu dia. Allah jauhkan dia daripada sifat-sifat buruk dan sebagainya. Taufikkan dia. Sebab kita dah ambil kebaikan, tiba-tiba kita tak doa, rugi. Bukan rugilah, kurang-kurangnya saya tak harap benda lain, saya harap tuan-tuan doakanlah. Tu je lah. Sebab kita bimbang bila baca hadis ni, kita lah orang paling dekat. Kalau nak kena hadis ni, kita dulu kena. Sebab kita juga ngajar, orang lain je dengar. Hadis ni berkaitan dengan orang yang mengajar tapi tak amal. Okey. Yang ketiga, aku mengingat-ingat hukuman untuk orang berilmu yang celaka kerana tidak mengamalkan ilmunya, seperti kamu iblis. Kata kepada iblis juga, mu iblis, aku tak nak tertipu dengan kamu sebab aku tak nak jadi seperti kamu. Iblis tu sendiri tahu tapi tak amal. Dia kenal Allah tapi dia lawan Allah Azza wa Jalla.
Jangan jadi seperti kamathalil himari yahmilu asfara, sepertinya keldai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Baik. Hai, nampak habis. Sikit lagi. Bab. Kita habislah. Kau apa dah? Habis sikit. Kritik atas para ulama yang sempurna ilmunya. Di sisi lain, Iblis melancarkan talbis kepada sebahagian ulama yang mumpuni bidang ilmu dan pengamalannya. Iblis menggoda mereka menyombongkan diri atas ilmu yang dimiliki, jadi sombong, dengki dengan kawan seprofesi, sejawatan lah, sejawat, rakan sejawat, seprofesi, faham? Dahsyat bahasa dia ni. Serta bersikap riak semata-mata mencari kedudukan duniawi di mata manusia. Terkadang Iblis menunjukkan kepada mereka bahawa semua itu, sombong, dengki, riak adalah hak mereka. Kamu layak untuk sombong, kamu layak untuk dengki, kamu layak untuk riak. Macam mana Iblis boleh twist macam tu? Dahsyat. Ni, terkadang Iblis menguatkan perasaan suka terhadap semua itu dalam jiwa, sehingga dia tidak akan meninggalkannya. Mereka mesti tahu, meski mereka tahu yang demikian adalah salah. Cara mengatasi talbis iblis ini bagi seorang yang diberi taufik oleh Allah adalah dengan memperhatikan dosa sifat sombong, dengki dan riak ini. Selain itu, dengan memberitahukan kepada diri sendiri bahawa ilmu tidaklah dapat menolak kesan buruk dari semua perbuatan ini. Sebaliknya, ilmu juga melipat gandakan azabnya. Berlipat gandanya azab tidak lain kerana berlipat gandanya alasan untuk menjatuhkan azab itu. La ilaha illallah. Sebaliknya, ilmu juga melipat gandakan azab. Berlipat gandanya azab tidak lain kerana berlipat gandanya alasan untuk menjatuhkan azab itu. Faham tak ayat tu? Nah, lagi tinggi ilmu tu hujah lagi banyak, tapi dia tak ikut ilmu dia. Untuk Allah teksa dia lagi banyak. Ahsan tak? Ilmu ni salah cara, dia jadi sebab lipat gandakan azab. Sebab berlipat gandanya azab tidak lain kerana berlipat gandanya alasan untuk menjatuh. Azab tu kena sebab apa? Lagi banyak sebab azab, lagi berlipat ganda lah azab tu. Azab ni sebab satu, maksiat. Yang dua, sebab tak tahu, jahil. Nah, tiba-tiba dia jahil, dia tahu, dia buat. Ni lagi berat azab daripada orang yang tak tahu, sebab alasan dia lagi besar. Jadi cara selanjutnya adalah dengan mengkaji. Satu, kena tahu dosa disebabkan perbuatan sombong, dengki, riak ni. Jadi kita bila kata, ya Allah, janganlah aku ni ada sombong, janganlah aku ni ada dengki, janganlah aku ada riak. Yang kedua, kita nak selamat daripada talbis ni, cara kaji perjalanan para ulama terdahulu salafus salih. Kerana siapa saja yang memperhatikan perjalanan hidup mereka yang mengamalkan ilmunya, dia akan memandang dirinya hina sehingga tidak mungkin bersikap sombong. La ilaha illallah. Ulama dulu kalau bab beramal, Masya Allah, hebat, tapi dia masih merasakan dia tak ada apa-apa. Coba baca kisah-kisah kisah Abu Sufyan. Baru ni dalam khutbah Jumaat, kisah Abu Sufyan. Abu Sufyan Ibnul Harith, adik-beradik susuan dengan Nabi SAW. Selama Nabi SAW berdakwah, dialah orang paling panglima perang hak lawan Nabi SAW. Bila Nabi dah tawan kota Mekah, sebelum Nabi tawan kota Mekah tu, dah ada pakatan buat dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan pun bila dah kalah tu, kemudian nak lari keluar, jumpa Ali bin Abi Talib. Ali kata, bagaimana aku lari, nak lari dah, biarlah aku mati tengah padang pasir pun tak apalah. Takut jumpa Muhammad. Dia kata Nabi Muhammad tak gitu, pergi jumpa dia.
Dia pun dengar perkataan tu pergi balik. Sampai depan Nabi, mula-mula sekali Nabi tengok dia, Nabi paling. Nabi tak tegur. Dia mai kat ni, Nabi paling. Nabi tak tegur. Dia susah hati. Pergi 2-3 kali, Nabi tak tegur. Nabi tak cakap apa. Sahabat-sahabat tengok. Lepas sahabat tengok, sahabat-sahabat pun tak tegur dia. Dia pergi ke Abu Bakar, tolonglah syafaat royakkan Nabi gini-gini. Abu Bakar kata, aku tak akan cakap dengan orang yang Nabi tak cakap dengan dia. Pergi kepada Umar, gini juga. Pergi kepada Abbas, pergi jumpa. Semua orang tak cakap dengan dia. Sampai siapa dah pergi bagi nasihat kepada dia. Akhir sekali lepas lama tu, dia pun malu. Dia jumpa, dia pun kata kepada siapa ada sahabat kata ke dia, Abu Sufyan, Nabi ni dia tak akan biar ada orang lebih baik daripada dia. Makna sifat berlumba dalam kebaikan. Nabi ni kalau ada orang baik, dia nak orang lebih baik daripada tu. Bukan maknanya Nabi ni sombong tak. Nabi ni kalau dia tak akan biar orang lebih baik daripada dia. Bererti kalau ada orang baik, dia nak orang lebih baik daripada tu. Kamu pergi ngadak ni, mari daripada depan kamu baca kepada dia ayat adik-beradik Nabi Yusuf kata kepada Nabi Yusuf. Apa tu? Allahu Akbar. Sebut qala la tathriba alaikumul yawm. Allahu Akbar. Lupa dalam juzuk yang ke-13 surah Yusuf. Jadi bila dia baca, dia Abu Sufyan pergi, betul dia buat gitu sungguh. Nak tengok cerita Nabi Yusuf pula. Hari ni tu banyak cerita Quran hari ni. Cerita Nabi Yusuf, ngujung-ngujung dah ni. Cerita surah Nabi Yusuf, Nabi Yusuf dah jumpa balik dengan adik-beradik dia kan. Okey. Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in. Ni makna dia apa? Demi Allah, sesungguhnya engkau telah melebihkan dan memuliakan engkau daripada kami, dan sesungguhnya kami dulu adalah orang-orang yang bersalah. Surah Yusuf ayat 91. Surah Yusuf ayat 91. Nombor 12 ayat 91. Okay. Nabi Yusuf jawab apa kepada adik-beradik dia? Qala la tathriba alaikumul yawm. Hari ini kamu tidak akan ditempelak dan disalahkan tentang perbuatan kamu yang telah terlanjur itu. Semoga Allah mengampuni dosa kamu. Bila dia kata, dia baca ayat ni depan Nabi SAW, maka Nabi pun maafkan dia. Nabi pun maafkan. Tapi nak ayatnya, tapi lepas daripada tu, walaupun Nabi maaf dia, Abu Sufyan ni setiap kali jumpa Nabi tak berani angkat kepala depan Nabi. Tak berani angkat, jarang sangat dia angkat kepala. Malah dia menangis banyak di akhir usia, sampai dia panggil di akhir usianya mereka ni para salafus salih, walaupun hebat ilmu dia lepas pada tu. Saya nak sebut tadi cerita bagaimana di hujung-hujung akhir hayat dia beramal, orang yang kuat amal ibadat dia, tapi dia tak pernah lupa diri bahawa dia dulu asalnya orang yang banyak salah, sehingga dia tak sombong. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kita tahu dia ni siapa. Sewaktu dia kena tikam, kena tikam, orang angkat kepala dia ribu atas, dia letak kepala di atas tanah. Sehingga bila orang mari puji Umar, apa Umar kamu begini, orang sebut kebaikan Umar depan Umar waktu dia nak meninggal. Umar kata apa? Aku harap kamu boleh kata gitu di hadapan Allah. Dia takut amalan yang dia buat tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga dia berharap orang ni, aku harap kamu boleh bersaksi begini di hadapan Allah Azza wa Jalla. Para salafus salih bila buat beramal, dia kata beramal tu susah dah, tapi memikirkan amalan tidak diterima oleh Allah lagi susah daripada tu. Macam mana salafus salih dulu? Tak bangga dengan ilmu, tak bangga dengan amal, tak bangga.
Amalan hebat tapi tak ada nilai sombong. Tu kita nak baca kisah-kisah terdahulu. Baca Quran ni jangan cerita peluk habis menangis. Tapi tak, kita baca Quran. Quran kita ni orang tengok, baru beli ke? Padahal lama dah beli, rupanya jarang buka. Orang tengok kalau baca kat telefon dia dah. Kalau baca telefon pecah skrin. Ustaz ni pecah skrin sebab baca Quran. Kalau dahsyat gitu sungguh-sungguh dah. Pecah skrin baca Quran. Tapi kalau tutup Quran nampaklah sebab pecah sebenarnya. Tutup Quran banyak benda lain rupanya kita tengok. Dah tak? Kalau kita ni Quran kita lebu sebab baca Quran, tak apalah. Tapi orang dulu lebu baca Quran tak sombong. Kita ni Quran tak lebu tapi berasa kita baca Quran muka surat, rasa perasaan kita tu serupa orang khatam 10 kali. Padahal baru baca 2 muka surat baru. Nah, pagi-pagi baca Quran dah, lepas tutup Quran, hari ni aku baca Quran dah 2 muka surat je. Orang lain baca Quran juzuk-juzuk, tak rasa gitu. Sebab tu persepsi iblis ni bahaya. Jadi kita kata cara pertama sekali kita tahu besarnya dosa sombong, riak dan juga dengki. Cara yang kedua nak selamat, baca sirah salafus salih, baca kisah Imam Syafi'i, baca kisah ulama-ulama terdahulu, banyaklah kisah-kisah dia. Tu buku banyak, Hilyah Talibul Ilmi, perhiasan para penuntut ilmu, dan banyak cerita-cerita bagaimana kehidupan mereka walaupun amal hebat tapi tak sombong. Kerana siapa saja memperhatikan perjalanan hidup mereka yang mengamalkan ilmunya, dia akan memandang dirinya hina sehingga tidak mungkin bersikap sombong. Siapa dah saya tengok, saya baca perkataan dia. Dia kata, aku berpagi-pagi dalam keadaan menyesal tak bangun malam. Lebih aku sukai daripada aku bangun kemudian pagi-pagi akan datang kepadaku sifat ujub. Oh, semalam aku bangun malam. Dia pula tanya, dia rasa aku lah bangun, orang lain tak bangun belakang. Contoh, dia kata lebih aku suka kalau aku tertidur. Dan of course lah bukan kerja dia tidur sama. Ni kalau kita, aku alhamdulillah hari ni tidur tak bangun. Esok alhamdulillah tidur tak bangun. Lusa gitu sama nanya lah pula. Dah. Ni kadang-kadang dia bangun, kadang-kadang bila dia tertidur dia tak bangun. Sehingga pagi tu dia rasa menyesal. Allah, aku semalam tak sedar. Dia kata sifat tu lebih aku suka daripada aku bangun, tiba-tiba siang hari aku rasa, semalam aku bangun. Nampak tak? Macam mana mereka fokus sebab masalah hati ni? Takutnya kepada sifat sombong, takutnya kepada sifat riak, takutnya kepada sifat dengki. Batu kadang-kadang ramai orang-orang miskin, fakir-fakir ni masuk syurga dulu sebab mereka tak ada benda nak disombongkan. Yang kita bimbang tak ada benda tu satu, berasa ada tu lagi susah. Kemudian mari pula penyakit ulama sedang kita tak ulama. Patut kita tak terkena sebab kita bukan ulama lah. Tiba-tiba kita kena penyakit ni sebab kita pakai pakaian ulama dalam keadaan kita tak ada keahlian. Musibah, 2 kali musibah. Satu, kita bukan ulama, berasa ulama. Yang kedua, ditimpa penyakit ni pula. Allah musta'an. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita. Siapa saja yang benar-benar mengenal Allah tidak akan berbuat riak. Dan siapa saja yang menyadari berlakunya takdir Allah sesuai dengan kehendaknya tidak akan mempunyai sifat dengki terhadap orang lain. Terkadang iblis masuk ke dalam barisan para ulama dengan syubhat yang unik. Sempat habis kita ni. Banyak pula cerita. Ke 12.30 lah. Iblis berkata, lebih lah. Lebih lah. Nak berhenti dah? Kahwin apa habis? Bagi raya masalah. Iblis berkata, pencarian kalian terhadap darjat tertinggi bukanlah kesombongan, kerana kalian adalah para pengawal syariat.
Tengok, kalian hendak menegakkan kemuliaan agama dan melawan para ahli bid'ah. Kamu buat baik, kita nak lawan dia, jadi kita angkat diri kita. Kata-kata nan pedas yang kalian lontarkan atas orang-orang yang dengki itu adalah bentuk kemarahan. Biar kata kasar pun, tapi kerana membela agama. Iblis kata. Sedangkan kita lupa ayat Quran yang Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa, Fir'aun faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Katalah kepada Fir'aun perkataan yang baik. Tapi bila kita dengan Fir'aun pun tak kata begitu, dengan sahabat-sahabat mungkin semanhaj. Ni kita susah lah ni, kita bimbang lah ni, peluru lah ni. Raja tengok cerita apa? Saya pun tak ingat cerita apa. Cerita kalau ayat ni pecah rahsia pula. Apa dah? Tapi ayat lah. Bagi contoh misal. Kita apa dah? Kita tembok peluru tu bagai meludah di muka sendiri lah, kita kata. Meludah ke langit, jatuh muka sendiri. Mula-mula kita tembok orang, padahal kena kita sendiri. Kita kata pedas, kata cela kepada orang atas nama agama, tapi akhirnya celaan itu mari kepada kita sendiri pula. Senang dalam bab agama, membela agama ni, kadang-kadang dengan kelembutan kita tu, itulah yang menjadikan orang tertarik dan juga nak dengar. Tak apalah, kita baca dulu. Bukankah orang yang dengki itu telah mencela orang-orang yang melaksanakan ajaran agama? Apa yang kalian sangka riak sebenarnya bukan riak. Sebab siapa pun dari kalian yang berpura-pura khusyuk dan menangis, pasti dia akan menjadi panutan banyak orang. Jadi semuanya riak tidak lagi dinampak sebagai riak, sombong tidak dinampakkan sebagai sombong, membela agama atau pemarah. Kita nak sebut tadi apa dia? Dulu kita kata pada ahli bid'ah. Sekarang ni senjata yang sama mari hala pada sesama ikhwah. Yang tu juga musibah. Kita berlapang dada lah. Tapi sifat berlapang dada ni pun sesuatu yang subjektif. Kita lah nak kata kita ataupun dia, wallahu ta'ala alam. Kadang-kadang kita punya fikir payah, nak bentuk ni payah. Duduk dalam majlis ulama, sepatutnya yang kita dengar ada perkataan-perkataan yang baik. Tapi andai kata ada perkataan yang kita dengar tak baik, maka cukuplah, jangan disampaikan lebih daripada tu. Biarlah kita menjadi penyebar. Mungkin ada asatidzah kita yang tersalah kata, kita jangan panjangkan dia, bawalah perkataan-perkataan yang baik. Sebab macam kita kata tadi, manhaj sama, mungkin pendekatan yang berbeza. Ada orang pendekatan dia keras, ada orang pendekatan dia lembut. Tapi orang kita ni jadilah al-hikmatu dhalatul mu'min, ambil kebaikan daripada saudara-saudara kita ni. Baik. Cara menyadari talbis tersebut iaitu dengan mengerti keadaan. Seandainya seorang menyombongkan diri kepada orang lain dengan niat meraih posisi yang lebih tinggi atau yang lebih dari kedudukan orang lain itu dalam majlis, itu ada orang berhasad akan yang mengunjingkan orang lain, maka si alim itu tidak marah kerana kemaksiatan tersebut, sebagaimana halnya dia marah untuk kepentingan peribadi, meskipun orang yang digunjingkan tadi pengawal syariat. Padahal seharusnya orang berilmu itu tidak marah dalam kaitannya dengan kepentingan peribadi. Sebaliknya untuk kepentingan ilmu dia seharusnya marah. Apa dia nak ayat tu? Kita nak tahu kita ni bela agama ke tak bela agama. Di saat orang lain yang bela agama kena hina, kita tak marah. Tapi di saat orang hina kita, kita kata kita bela agama. Boleh faham tak? Kita nak tahu kemarahan kita ni atas nama agama ke atau atas nama peribadi. Memanglah orang cela kita atas nilai agama, tapi apa
kerana celaan atas agama bila kena kat kita, kita marah. Tapi bila kena kepada orang lain celaan yang sama, kita tak marah, padahal celaan agama juga. Contoh, banyak contoh ni, rasanya tak ada habis dah, kena sambung mula apa ni. Cerita tentang debat antara ahli sunnah dengan Syiah. Okay, Syekh Adnan Ar'uf, pernah tengok? Dia ni seorang ahli Syiah. Bila dikhabarkan kepada dia tentang fitnah yang menimpa Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Orang kata Aisyah ni, dia kata Aisyah ni zina. Syiah kata Aisyah ni dilaknat, zina dan sebagainya, sebut keburukan. Oh, dia pun duduk diam. Dia kata kita sepatutnya benda ni tak ada dalam Syiah. Kita tak boleh nak kata melaknat begitu, begini. Jadi saya kata kepada saudara-saudara yang ada kata kepada Aisyah dengan perkataan sebegitu, janganlah kata begitu. Orang Syiah ni kata, yang sebenarnya dia sedang bertaqiyah, nak menampakkan dia ni tak kata kepada Aisyah, padahal dalam kitab-kitab dia kata belaka. Tapi dia lembut gini. Syekh Adnan ni orang yang mahir dengan taktik Syiah ni. Dia pun lama dia bincang. Dia kata, aku nak tanya satu soalan, boleh tak? Betul ke orang kata isteri Mahdi ni, isteri Mahdi ke isteri siapa? Imam daripada Syiah lah. Betul ke orang kata isteri dia atau anak perempuan dia melakukan mut'ah? Bila dia kena soalan tu, mana tu? Kami tak redha dia kata begini kepada isteri imam kami. Kami tak redha dia kata begini kepada isteri imam kami. Dia marah. Yang baru tu meletup. Syekh Adnan kata apa? Ya, aku sebenarnya nak treat dia je. Di saat orang celak Aisyah dengan celaan zina, kita tak payahlah marah, kita tak payah kata Aisyah begini-gini. Yang sedang aku ni, aku tak celak, aku tanya dia betul ke tidak orang kata isteri imam dia melakukan mut'ah. Mut'ah di sisi dia pahala banyak, bukan zina. Aku tanya dia betul tak mut'ah. Dia marah dengan kemarahan yang tak layak, tak pernah dia tengok sebelum tu. Maka Syahana kata, inilah buktinya bahawa yang tadi dia kata tu sebenarnya taqiyah. Jadi kita nak banding tengok jawapan kita juga. Di saat orang celah hak kita suka, kita tak defend, kita defend. Tapi orang celah agama, orang yang kita tak suka, kita tak defend. Yang sebenarnya kita defend orang kita suka. Kita bukan defend agama. Kalau kita defend agama, siapa pun kena celah, kita akan marah. Sebab kita defend agama. Kalau kita tak setuju bab tuduhan palsu Aisyah pun kita marah, hak ni pun kita marah. Tapi bapa Aisyah kita ada senyum. Tapi bila kena isteri imam, dia marah. Berarti dia bukan defend nilai agama, tapi dia defend puak dia. Begitulah juga dalam soal ni. Kita nak tahu kita ni terlibat ke tidak, kita tengok nilai. Kita defend tu betul atas agama. Dia kata perkataan keras ni boleh bila kita menentang ahli bid'ah, bila kita nak kata. Tapi kenapa keras kita pada orang yang berkait dengan kita saja? Bila agama juga dihina, tapi pada orang lain sudah kita tak. Itu dia kata ada indikator bahawa sebenarnya kita sangka kita mempertahankan agama, tapi hakikat yang sebenar yang mungkin kita sendiri tak sedar, kita hanya pertahankan agama orang yang kita suka. Benar tak? Itu bahaya. Semua sudut-sudut begini hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah memerlukan taufik dari Allah. Kita ni kecil saja, ilmu tak banyak, faqih pun tidak, tersalah dan tersilap tu lumrah. Tapi yang kita minta adalah keselamatan dari Allah. Semoga Allah memberikan taufik dan keselamatan kepada kita. Okey, kena berhenti setakat ni lah. 152 ni andai kata tu tersambung. Okey, ataupun kita sebut isyarat sebelum kita masuk daripada talbis iblis terhadap para pemimpin dan penguasa. Wallahu ta'ala alam.
ini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.